Assalamualaikum sahabat kesayangan semua. Apa khabar? Salam Jumaat. Okey, semoga kita diberkati Allah, dilimpahkan rezeki seluas lautan dan dipermudahkan segala urusan, sentiasa sihat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni saya nak tunjuk dengan sahabat semua sebab ramai yang DM saya, ramai yang minta saya minta buatkan video untuk tukar pot untuk keladi, dan macam mana kalau kita nak pindah anak dia, keladi yang dah ada anak kita nak pindahkan. Okey, hari ni saya nak buat video untuk sahabat semua. Okey, macam mana cara kita nak pindahkan pokok kita, pokok keladi kita. Okey, kalau dia ada anak, macam mana kita nak pindahkan anak dia pula. Okey, ni yang di dalam pot. Nampak? Kalau media tanah bagus, baja bagus, pot kecil tapi pokok besar. Okey, tengok kepada ubi juga. Kalau pokok-pokok keladi yang ubi dia besar, okey, kalau untuk baja dengan media tanah sesuai, pasti pokok dan daun sahabat semua boleh besar. Okey, kalau ubi dia besar. Okey, kalau ubi dia kecil, masih kecil, sahabat semua ambil dari pokok yang baru, kita pindahkan ke tempat yang lain. Pastikan media tanah tu media tanah poros, jangan banyak tanah. Okey, selepas kita dah tanam tu, kita kena letak di tempat yang berair lah. Okey, untuk anak-anakan lah. Nampak? Kalau keladi sihat, ubi keladi besar, pokok pun boleh daun besar macam ni. Contoh ni saya pakai media tanah saya sendiri. Okey, macam biasa saya ada jual hormos. Di dalam hormos ni saya selalu cakap tak ada media tanah langsung. Kalau sahabat beli dengan saya, sahabat semua beli media hormos ni, sampai je di rumah boleh bancur dengan tanah hitam, tanah yang tak ada campuran apa-apa. Macam contoh sekam padi, sekam bakar, kokopit, boleh campur dengan media hormos. Kalau tanah-tanah sahabat tu ada campuran-campuran, contoh macam kokopit, sekam padi, sekam bakar, tak boleh campur dengan hormos. Sebab hormos saya ni, dalam hormos ni ada 7 bahan yang saya campur. Bila campur dengan tanah yang ada campuran, contoh-contoh bahan yang saya sebut tadi, nanti dia punya dos atau sukatan dia terlebih. Bila terlebih, takut nanti pokok tak menjadi. Okey, banyak sangat yang dia campur, okey, tak sesuai dengan nisbah yang saya dah tetapkan. Takut nanti tanaman-tanaman sahabat tak menjadi. Okey, kalau berminat boleh WhatsApp saya terus. Di awal video saya ada terterakan nombor telefon saya, boleh WhatsApp. Okey, kalau boleh elakkan dari telefon lah, WhatsApp terus. Sebab kadang kalau telefon saya tak sempat nak jawab, sebab yang WhatsApp tu saya kena balas satu-satu. Okey, telefon yang ada nombor saya ni kadang-kadang saya jarang jawab. Kalau orang telefon pun saya tak jawab, sebab saya nak balas WhatsApp sahabat semua yang order hormos ni. Okey, kalau berminat WhatsApp saya terus. Okey, boleh tanya harga. Okey, kalau setuju dengan payment, kalau nak suruh saya total harga semua, siap sekali post untuk berapa paket yang sahabat minta. Okey, bagi nama dengan alamat, saya akan total semua. Okey, saya akan total harga. Berminat dengan total harga yang saya berikan, boleh back in ke akaun saya. Selepas back in, saya akan post barang-barang tersebut. Okey, saya jual barang ni, produk saya sendiri. Saya tak scammer, saya memang jual. Kalau saya scammer, habislah orang viral ecah bunga dekat majalah 3 ataupun berita terkini sosial media TikTok. Okey, kita lawak-lawak aje. Okey, kita teruskan dengan kita.
Okey, kita terus dengan cerita kita hari ini. Untuk kita, okey, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak tukar pot sebab pokok dah besar. Kita nak tukar pot baru, pot yang sesuai untuk media tanah, media pokok kita. Apa yang saya mengarut-ngarut ni bercakap. Okey, kita buat pemilihan pot ataupun pasu kita yang sesuai. Okey, kalau pasu kita tak sesuai untuk kita tanam keladi-keladi kita tu, kita takut nanti keladi kita tu stres. Okey, saya selalu nasihatkan kalau kita nak pakai pasu-pasu yang sesuai, kena ikut pembesaran keladi kita. Okey, pembesaran keladi kita. Kalau keladi makin besar, semakin banyak anak, semakin lebat, kita tukar yang pasu yang lebih besar. Okey. Macam contoh, masa mula-mula saya tanam pokok ni, dia pot kecil macam ni je. Pot kecil dari ni nampak. Dia tak sama. Dia kecil sikit dari yang ni lebar, gemuk, yang ini kurus, kecil. Dia tak sama. Okey, nampak tak sama. Buntut dia pun tak sama, nampak. Lepas tu kalau kita nak tukar tu, pastikan akar dia tu dah keluar, nampak. Akar pun sihat, dah keluar dari luar. Kalau akar tu dah keluar dari luar, kita dah boleh tukar pot. Lagipun daun dia nampak. Bila kita tengok dari atas, daun lebih besar daripada pasu. Kalau daun lebih besar daripada pasu, kita dah boleh tukar pot yang sedang. Okey, nampak ni yang sedang. Okey, jangan kita terus contoh. Keladi kita ni dah besar, nampak. Dah besar, tapi sahabat semua ambil pot yang lagi besar dari dia. Tak boleh. Okey, kita kena ikut step by step. Dari mula-mula saya pakai yang kecil. Lepas tu saya akan tukar yang besar sikit. Okey, contoh yang saya pakai ni lah. Okey, bila kita dah pakai yang kecil, kita pakai yang sedang kecil sikit. Okey, lepas tu kita pakai pot yang sedang. Okey, jangan terus pakai ke pot yang besar. Itu untuk mana-mana sahabat-sahabat yang nak ikut cara saya lah. Itu cara saya untuk jangan keladi kita tu stres. Sebab bila kita tukar pasu je, dalam masa yang sama, kita tukar pasu tu, keladi kita dah stres. Sebab apa? Dia punya akar tu kita usik, kita alih. Okey, ini cara saya. Kalau sahabat-sahabat semua masih baru, boleh belajar dengan cara saya. InsyaAllah pokok-pokok sahabat semua tak stres. Tapi kena ikut turn by turn. Kena pakai pasu yang sedang, pasu yang besar. Dah lagi besar, lagi kita tukar pasu yang lagi besar. Okey, untuk pemilihan pasu ni memang sangat penting sahabat-sahabat semua. Sangat penting. Sebab apa saya cakap sangat penting? Sebab pembesaran akar tu penting sangat untuk pokok dan tanaman-tanaman sahabat semua. Tak kiralah pokok apa yang sahabat tanam. Kalau akar tu lagi banyak, kita dah boleh nampak dari atas. Okey, akar tu lagi banyak, dah terkeluar-keluar, boleh nampak. Nampak tu, ada akar dia. Ni kan akar dia ni. Okey. Okey, akar dia dah terkeluar-keluar. Jadi tempat tu terlampau sempit. Okey, terlampau sempit. Bila tempat terlampau sempit, pembesaran pun sempit. Okey. Dia nanti boleh terbantut. Kalau kita tak tukar pasu, keladi kita boleh terbantut pembesaran dia. Sebab dia nak membesar, tak boleh. Sebab dia nak meluaskan akar dia tu, tak boleh. Sebab pot kita tu kecil sangat. Okey, bila dah besar, kita tukar ke pot yang lebih besar. Tapi kalau kat rumah saya akan pakai pasu plastik je. Memang tanaman saya semua saya pakai pasu plastik. Tak ada yang pakai pasu tanah liat ataupun kaca. Sebab bila pasu plastik, bila kita nak tukar pot, kita usik je macam ni. Okay, kita
Tekan-tekan, perlahan-perlahan, tekan-tekan. Okey, agak dia dah longgar tepi-tepinya tu, kita tarik pun nampak mudah sangat. Kalau kita pakai pasu tembikar ataupun pasu tanah liat, kita nak tekan macam mana? Susah. Kalau kita korek-korek untuk yang, kalau dah biasa pro tu, dah pandai, tak apa, dia expert. Dia nak korek dari tepi tu, dia expert. Macam contoh, untuk yang expert, yang pandai, boleh je ambil dari tepi pokok ni. Perlahan-perlahan kita boleh tarik. Tapi untuk yang baru, tak pandai lagi, baru nak cuba-cuba, jangan korek dari tepi ataupun kita ambil anakan dari tepi. Kita kena rajin sikit. Kita kena keluarkan. Okey, kalau dari pasu tanah liat susah. Kita kena, tak boleh nak tekan, kita kena korek. Lepas tu baru kita boleh tarik. Itu pun dalam kita usik-usik dia pun dia dah stres dekat situ. Dia dah stres dekat situ. Okey. Pemilihan pasu paling penting kalau saya. Memang paling penting. Okey, kita dah keluarkan, kita tengok akar-akar dia, nampak. Akar dia banyak. Sihat kalau kita pakai media yang betul. Yang penting media tanah yang betul ni boleh menyuburkan dan menyihatkan akar kita. Bila banyak tanah jadi macam tanah liat, media tanah tu jadi tanah liat, pasu pun berat. Okey, pembesaran pembesaran untuk akar dia tu susah. Nak mengeluarkan akar tu susah sebab tanah keras. Bila tanah banyak, makin lama media tanah kita tu keras. Kalau media tanah ringan ataupun hormos yang saya jual ni, dia ringan. Media tanah ringan, pembesaran akar pun sihat, pembesaran akar pun banyak. Bila akar tu banyak, pokok semakin sihat, pokok akan mengeluarkan anak yang banyak. Contoh macam yang saya ada ni lah. Pokok dah besar, anak pun tengok. Dia tak ada besar mana pun tapi dah tumbuh anak 1, 2, 3. 3 anakan. Nampak. Okey, media tanah tu yang penting sangat. Okey, untuk kalau yang baru-baru berjinak-jinak, okey, kita ambil air, bersihkan dia dulu. Bersihkan dia sampai dia boleh nampak akar tu. Jadi kita tak adalah sampai merosakkan akar tu. Okey, jom saya tunjukkan. Okey, jom saya tunjukkan. Nampak. Kita sembur je air, bagi dia bersih sampai nampak akar tu bersih. Okey. Ini untuk kalau kita nak ambil anakan lah. Kalau kita tak nak ambil anakan tu, kita boleh terus je tanam, tak payah buang media tanah tersebut. Ni untuk kalau kita nak ambil anakan dia. Okey. Kita bersihkan sampai nampak anakan dia. Okey. Kita dah bersihkan semua. Okey. Dia jadi macam ni lah. Bersih. Jadi kita nampak benda yang kita nak ambil tu. Anakan dia kita nak ambil tu. Okey. Itu cara yang paling mudah. Okey, kita dah bersihkan. Tadi saya dah tunjukkan. Nampak dia patah sendiri. Okey. Kita bersihkan. Kita tengok akar dia betul-betul. Jangan sampai akar tu stres. Okey. Kalau saya sekarang saya buat macam ni. Saya dah tak ambil dari ubi dia dah. Ubi dia tu jadi macam induk saya lah. Saya akan ambil anakan dia sahaja. Okey. Kalau ambil ubi pun kadang untuk pembesaran dia tu lambat sikit. Kalau kita ambil anakan macam ni, pembesaran keladi tu senang je. Okey, nampak. Kita perlahan-perlahan lah. Jangan sampai dia terlampau stres. Nampak. Kalau ada macam ni, tengok cantik kan? Kejadiannya cantik sangat, nampak. Kalau pakai hormos yang betul, media tanah yang sesuai, akar tumbuh banyak. Okey. Mana yang macam tak tercabut, kita boleh pakai pisau. Okey, pisau yang macam ni. Saya akan pakai pisau macam ni.
Jangan pakai pisau yang terlampau tebal, pisau yang besar sangat. Untuk potong bawang, potong sayur, potong ikan tu tak boleh pakai pisau tu. Kita kena pakai pisau yang macam ni. Ini saya beli pisau yang orang buat ukir-ukir buah-buah tu. Ni memang bagus. Okey. Kita tengok mana tempat yang dia tumbuh tu. Nampak? Kita potong aja anakan dia. Okey, potong sikit pun dia dah tercabut. Nampak? Cantik kejadiannya, akar pun banyak. Okey, saya nampak ada dalam nampak. Okey, sekejap saya ambil video dari depan dia jelas sikit. Okey, nampak. Okey. Itulah anak dia. Ni anak dia yang dah saya potong tadilah. Nampak. Okey. Sebab saya tak ada orang yang pegang, susah. Jap saya buat pelan-pelan. Okey. Ni. Okey, saya akan potong dari sini. Nampak jelas tak? Okey. Potong dari sini pelan-pelan. Okey, nampak. Macam ni. Akar dia pun cantik. Okey, ni induk dia. Memang saya tak potong. Ada setengah orang dia akan potong ambil dia punya ubi kan. Kalau saya dah tak nak buat macam tu. Sebab bila kita ambil ubi dia, pokok induk dia ni nanti dia akan stres. Boleh jugalah. Tapi saya sayang. Tapi dia akan tumbuh tepi-tepi ubi ni dia akan tumbuh. Tengok saya dah dapat 3 pokok. Kita ambil ubi dia lagi bagus. Okey. Kita teruskan untuk tanam. Okey, dah siap. Kita tanam dulu induk dia. Okey. Lepas tu yang kita dah pilih tu, okey, kita letak tepi dulu anakan dia. Okey, kita masukkan media tanah. Media tanah yang saya pakai. Okey, kalau ni untuk pakai media hormos saya sahaja pun boleh juga. Okey. Kalau tak nak pakai tanah pun boleh juga. Kita masukkan perlahan-lahan. Kita letak dulu tanah separuh. Kita letak perlahan-lahan. Okey, kita letak hormos yang saya dah campur. Okey, media tanah ringan. Hormos tu media tanah ringan. Okey, tak perlu dalam-dalam, tak perlu tinggi sangat dia punya media hormos tu. Okey. Kalau untuk yang kita baru tanam untuk pokok kita ni tadi, dia punya induk. Okey. Okey, nampak. Tak perlu tinggi sangat tanah tu. Okey, separuh pun boleh. Kalau dia macam dah okey, dah stabil, dah sihat, baru kita tambah lagi. Okey, separuh sahaja cukup. Okey, dah siap. Untuk anakan dia, kita tak perlu lagi pakai tanah. Cukup saja pakai media kering. Contoh hormos yang saya jual lah. Okey, kita letak dulu dalam suku macam tu. Okey, kita dah boleh letak. Sama juga, kita letak tu tak perlu tinggi-tinggi sangat lah media tu. Okey. Okey, kalau kita buat macam ni, pokok kita tu tak stres lah. Jadi besok bila kita dah tanam tu, tak adalah layu pokok tu. Ni dah besar juga, tak apa. Kita tanam bagi dia jangan stres, untuk kita kekalkan dia dengan tanah yang kita dah hormos yang kita nak tanam dia tu. Okey. Nanti selepas 2 minggu baru kita tukar pot yang besar lagi. Okey, kalau kita terus pakai pot yang besar, takut dia stres. Sebab apa saya selalu cakap pakai pot jangan besar-besar sangat. Okey. Contoh, okey, ubi dia ni tak adalah besar sangat. Lepas tu dia punya akar baru nak tumbuh. Okey. Kalau contoh kita pakai pot yang gedabak terus besar,
ataupun pot yang sedang tadi untuk yang induk ni. Okey, bila kita tanam, okey, nanti kan kita akan siram air ataupun kita rendam di dalam air yang bertakung. Bila tanah lebih besar dari dia punya ubi, okey, nanti tanah tu lebih banyak dari ubi tu. Okey, nanti tanah tu terlampau lembab, dia boleh merosakkan ubi kita. Okey, dia boleh merosakkan ubi kita sebab media tanah tu terlampau banyak dari kebesaran ubi kita tu. Ikut kepada kebesaran ubi. Kalau ubi dah besar, tak kisahlah pot kita tu nak besar mana. Contoh ni nanti selepas 2 minggu atau 3 minggu, tengok stabil, dia dah tumbuh daun baru, saya akan tukar ke pot yang lagi besar. Okey, nanti dia dah stabil, lagi besar, selepas dia tak lama pun, jangan tunggu macam contoh 2-3 bulan. Kita tunggu dia berminggu sahaja. Okey, macam dia dah stabil, dia dah keluar daun baru, dia dah semakin besar sikit dari pot ni, boleh tukar ke pot yang lagi besar. Okey, kalau dia macam contoh 3 minggu akan datang, masa dah tukar ni, tunggu 3 minggu, macam tu, kita tengok dia pembesaran dia okey, stabil, dia dah keluarkan daun baru, semakin besar, kita tukar lagi pasu yang lagi besar. Sebab pemilihan pasu ni sangat penting. Kalau kita tak pentingkan untuk pasu kita tu, bahayalah, takut membusuk ubi tu. Kalau kasia, dia dari aloe, ada dia punya macam akar angin tu, tak apa, dia tahan lasak. Tapi tengok juga, boleh mati juga. Pemilihan pasu tu lebih penting dengan media tanah yang kita pakai tu. Okey, itu perkongsian saya untuk kali ni lah. Okey, selepas ni, okey, kita nak letak di bahagian mana? Okey, kita kena letak, lepas je kita tanam macam ni, kita siram air yang banyak. Lepas tu kita letak di tempat air yang bertakung lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Okey, jangan taruh di tempat yang terlampau panas, tapi bagus letak di tempat yang ada cahaya matahari pagi lah untuk pembesaran dia. Okey, saya tak pernah, kalau saya dah buat macam ni, saya tak akan letak di tempat yang tertutup lah. Okey, bila kita letak di tempat yang tutup, pembesaran dia lambat. Sebab saya dulu dah pernah buat, saya letak dekat rumah grill tu lah, saya letak dekat dalam bekas tertutup lah. Tapi bila saya letak macam ni, udara yang luas, okey, kena cahaya matahari pagi, pembesaran dia tu cepat. Akar dia tu cepat banyak, pembesaran pun cepat. Tu yang pembezaan kat situ. Dulu saya dah cuba bermacam-macam, cara yang macam ni lagi bagus. Okey, jom kita pergi saya nak tunjukkan kat tempat yang saya selalu letak. Kalau pokok-pokok ni dah saya tanam macam ni. Okey, selepas je macam ni, terus siram dengan air. Okey, jom. Okey, jom kita nak tunjukkan dengan sahabat-sahabat semua saya selalu letak dekat mana. Okey, kalau dekat sini, okey, saya akan letak pokok-pokok yang baru saya tanam, yang masih kecil. Kalau yang dekat sini, pokok-pokok yang dah stabil, pokok yang dah besar, yang dah boleh tukar pot. Kita dah boleh tukar pasu. Okey, nampak. Macam ni dah besar, kita dah boleh tukar pasu. Mana yang saya dah tukar pasu, pokok pun dah besar, saya akan letak di bawah. Nampak? Yang itu memang untuk dijual lah. Okey, nanti ada masa saya nak buat video untuk pokok-pokok yang saya jual lah. Tak banyak pun koleksi, sebab saya pun baru je dalam nak menjual-jual tanaman ni. Kebanyakannya pokok-pokok yang saya jual, anakan dari keladi-keladi saya yang saya tanam. Saya tak pernah beli dekat luar. Mana yang keladi saya beranak pinak tu, saya jual anak-anakan dia. Okey. Okey, yang kita dah tanam tadi, kita dah siram. Okey, induk dia pun kita rendam dulu untuk sementara sebab jangan bagi dia stres. Kalau saya ambil anakan dia tu, saya akan
rendam juga dengan air. Dalam ni ada air, nampak. Okey, anak-anakan dia pun saya akan rendam juga dengan air. Okey, nanti kalau dia dah stabil dalam seminggu macam tu, baru saya keluarkan dari tempat yang berair ni lah. Okey, tu tips saya. Tips saya macam tu. Kita jangan bagi dia stres selepas kita ambil anakan dia. Sebab kita dah usir akar dia, takut dia stres, kita letak di tempat air yang bertakung. Kalau kat sini memang untuk anak-anakan keladi lah. Kalau dah besar, saya dah tukar pasu besar, saya akan letak di sana. Okey, yang macam saya tunjuk tadilah. Yang penting kalau nak tanam, untuk berkebun, pastikan tempat bersih selalu. Jangan tempat yang semak, kotor, daun-daun yang dah busuk ataupun daun-daun yang kering kita buang. Sentiasa kemas, bersih. Pokok pun sentiasa sihat. Okey, itu saja tips dari saya. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Tonton video saya sampai habis kalau nak faham tentang tanaman. Okey, bye. Assalamualaikum, jumpa lagi.